15 termasuk 2 wanita ditahan polis berhubung perhimpunan tanpa permit di ibu negara. Mereka yang masing-masing berusia antara 30 hingga 50-an ditahan kerana mengasari anggota polis. 2 anggota polis turut tercedera. Dalam insiden 1.50 petang, pasukan unit simpanan persekutuan atau FRU terpaksa melepaskan gas pemedih mata ke arah kumpulan yang ketika itu cuba memasuki dataran merdeka. Beberapa pengikut dilapor bertindak kasar dan cuba merempuh sekatan anggota keselamatan. Terpaksa kita menangkap beberapa orang yang menunjukkan kedegilan mereka untuk meneruskan ataupun menyertai perhimpunan ini. Jadi pada masa kini kita dapati keadaan dapat dikawal dengan baik. Mereka ditahan kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 27(B) Akta Polis. Sabit kesalahan denda antara RM1,000 dan RM10,000 atau penjara setahun. Dalam insiden itu, 2 anggota polis tercedera. Mereka dipercayai dirempuh sekumpulan lelaki sebelum terjatuh. Mengambil kira faktor keselamatan dan keselesaan orang ramai, tenaga 4,000 anggota polis terpaksa dikerah. Sejak 6 pagi tadi, pasukan polis dari pelbagai cawangan dan jabatan melakukan kawalan di setiap susur masuk ke ibu negara. Dari Sunway, Tol Batu 3, Selayang, Setapak, termasuk Lebuhraya MRR2, polis membuat sekatan jalan raya. Antara kawasan dikenal pasti menjadi tumpuan Masjid Negara dan Masjid Jamek. 1 tengah hari, kawasan persekitaran Dataran Merdeka mula didatangi. Begitu juga Masjid Negara. Dan visual ini yang dirakam di sekitar Jalan Masjid Jamek. Dari lokasi ini, mereka dirakam cuba memasuki perkarangan utama Dataran Merdeka. Setelah 3 kali amaran polis dikeluarkan, beberapa anggota FRU terpaksa melepaskan gas pemedih mata. Juga dirakam kumpulan yang berarak dari markas sebuah parti politik di Jalan Raja Laut menghalalkan Masjid Negara. Memang ada tangkapan. Tapi tangkapan itu bawa ke mana? Tangkapan ini akan diuruskan oleh Jabatan Siasatan Jenayah APK Kuala Lumpur. Dia uruskan di APK sendiri. Di sebalik semua itu, polis bertindak cemerlang dan hasil kawalan ketat, keadaan di beberapa lokasi secara umumnya terkawal. Visual ini dirakam sekitar 2 petang. Tujuan berkumpul di depan istana ialah untuk menyerahkan memorandum kepada wakil istana. Memorandum antara lain menuntut 4 perkara. Penggunaan dakwat kekal, memansuhkan undi pos dan pembersihan daftar pemilih. Kumpulan orang yang dipercaya diorganize oleh Bersih telah pun berarak ke istana, tapi kita dapat menahan mereka untuk sampai ke istana. Jadi jam lebih kurang tadi lebih kurang 3:10 gitu. And then lepas tu selepas pemimpin mereka menyerahkan memorandum kepada pihak istana, lebih kurang jam 3:45 mereka semua telah bersurai dengan amanah. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR dalam kenyataannya Rabu lalu menjelaskan pihaknya sudah melakukan beberapa usaha penambahbaikan untuk memantapkan lagi sistem pengurusan pilihan raya. SPR menurut pengurusinya akan menggunakan dakwat kekal yang akan dicalit di atas kuku jari telunjuk sebelah kiri pada pilihan raya umum akan datang. Langkah ini diharap akan menangkis tohmah wujudnya pengundi yang membuang undi lebih dari sekali. Dan untuk meningkatkan ketulusan undi pos, ejen-ejen calon akan dibenarkan untuk memerhati proses pengundian di Ibu Pejabat Polis Kontingen atau daerah. Dan ketika ini SPR sedang berunding dengan ATM untuk tujuan sama di markas atau kem tentera. Tan Sri Abdul Rashid juga menjelaskan keputusan SPR membenarkan sebuah badan bebas iaitu Malaysians for Free and Fair Election atau MAFREL untuk memantau pusat-pusat pengundian di seluruh Dewan Undangan Negeri Macap dan Ijuk ketika pilihan kecil diadakan April lalu. Beliau turut mengumumkan beberapa langkah lain yang telah dan sedang dibuat secara berterusan untuk memantapkan lagi sistem dan kaedah pengurusan pilihan raya.
Ia termasuk memansuhkan amalan mencatat nombor siri pengundi di atas buku counterfoil kertas undi. Keputusan itu mula diambil pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak tahun lalu. SPR juga mempermudahkan urusan pengiraan semula dengan satu peraturan baru, iaitu pengiraan semula dibuat di saluran dan bukan di pusat penjumlahan rasmi undi. Ini bagi membolehkan keputusan diketahui lebih awal. Hasil keputusan Dun Krian di Sarawak diketahui 40 minit selepas tamat pengundian pada 5 petang. Pilihan Raya Umum ke-12 yang akan datang juga akan menggunakan peti undi lut sinar. 50,000 sudah ditempah. Ia bagi membolehkan kandungan dalam peti dilihat dengan jelas. Bagi pemimpin nombor 2 negara, perhimpunan haram itu menyusahkan orang ramai yang berada di sekitar ibu negara siang tadi. Kesannya adalah tidak baik kepada pandangan umum terhadap masyarakat kita. Dalam pada kita, mereka menuntut kebebasan untuk mengadakan perhimpunan, tetapi dari segi kerajaan yang kita utamakan ialah keamanan, kestabilan dan kepentingan awam.